KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, ingat sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek kimia. Saya pasti banyak pelajar-pelajar yang sangat-sangat teruja sebabnya kita tahu kimia ni kan, kalau kita faham dia punya apa formula dia punya apa panggil tu predictable of elements, mesti boleh jawab dalam SPM nanti insya-Allah. Baik, kita nak tahu siapa guru yang akan mengajar hari ini. Jom kita tengok profil gurunya hari ini. Let's go. Okey, itu dia punya quotes dia. Chemistry is the capital disorder. Terbelit-belit saya nak sebutkan. Kita minta je lah cikgu ni sebutkan moto dia. Ini dia, kita ada Cikgu Rosmaliza atau lebih senang kita panggil Cikgu Ija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa tak terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya untuk Akmal. Selamat Hari Raya, Cikgu. Okey, Cikgu. Apa quotes tadi tu, Cikgu? Chemistry apa? Chemistry is a catalyst for lifelong learning. Ya, oh my God, saya tahu hari ini mesti akan best. Selama 1 jam ni, kita punya pembelajaran mesti akan seronok. Baik, seronok juga. SOP kita kena jaga. Sebab itu kami di Didik TV melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu, Cikgu, marilah kita ke sini, Cikgu. Okey, baik. Dekat sini kita ada, ya Allah, sepahnya meja siapa ni? Okey, Cikgu boleh gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Okey, Cikgu, kat tangan tu ada tulis tu apa, Cikgu? Sajalah cikgu kimia kan, menulis je kerja dia. Ya, okey, kita menggunakan hand sanitizer, kita cuci sehingga bersih insya-Allah. Dan untuk memberikan keselesaan kepada cikgu, kita boleh buka, Cikgu, kita punya pelitup muka dan juga kita kena menjaga jarak 1 meter, Cikgu. Ya. Oh, terlekat. Okey, dan kita letakkan di dalam saya pakai balik. Kita letakkan di dalam ini dia ziplock kita ini supaya kita tak adalah campak-campak je, Cikgu, macam tu kan. Ya, okey, baru nampak wajah Cikgu Ija ni sebenarnya. Okey, Cikgu. Kita dah tahu dah kan subjek apa kita nak belajar, gurunya siapa, tapi ada satu benda yang saya tertinggal, Cikgu. Apa dia iaitu pandangan pelajar mengenai subjek chemistry. Ramai yang mengatakan, Cikgu, susah. Itulah yang menjadi kebiasaan, ya. Tapi sebenarnya untuk menjadi seorang pelajar yang berjiwa besar dan menjadi seorang pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat, sebenarnya mindset kita dulu kena betulkan. Okay? So bila kita rasa kimia itu senang, jadi senanglah jadinya. Mindset yang penting, Cikgu. Yes. Saya macam terfikir, Cikgu, kenapa waktu zaman belajar cikgu chemistry saya tak macam Cikgu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok pandangan pelajar mengenai pandangan apa subjek ini. Mari kita tengok. Jom. Didik TV KPM. Pada pandangan saya terhadap chemistry ini sangat menyeronokkan dan mudah untuk dipelajari. Antara tips untuk skor chemistry adalah dengan memperbanyakkan membuat latihan. Hal ini kerana chemistry tidak memerlukan kita untuk menghafal, tetapi memerlukan kita memahami dan mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Yang paling penting sekali, kita harus memberi perhatian ketika guru mengajar. So I'm going to talk about chemistry today. So basically, chemistry is a subject that is very, very attractive because when you go deeper and deeper for each subtopic, you will find it super mind-blowing, and it really matters if you have the best teacher, which is very mantap. It will never be boring at all. That's my promise. So during my Form 4 days, my favorite subtopic is mole concept because it
it is all about calculation, and I love calculation a lot. And my hope for SPM this year is I want to get A+ for chemistry. For what I had learned through this Form 4 and Form 5, I came up with one conclusion, which is chemistry is one of my favorite subjects. Why? Because it is fun. I think that chemistry is really important in our life because even our own body is made out of chemical. Therefore, I will be very happy if more students get interested with chemistry. Didik TV KPM. As you guys can see, all the students pun sangatlah bersemangat macam cikgunya. Tapi adakah student yang sama? Kita akan bersama dengan mereka dalam sekolah pilihan hari ini. Yap, jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita perkenalkan pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan Ceras Kuala Lumpur. What's up everybody? Hi everyone. Hello. Annyeonghaseyo. Okey, hari ini Yap. cikgu tak berseorangan. Yes. So, hari ini kita bersama-sama dengan 6 orang pelajar-pelajar cikgu yang akan menemani anda semua di rumah belajar bersama-sama cikgu pada hari ini. Baiklah, jom kita berkenalan dahulu dengan rakan-rakan kita, dimulai dengan si puteri di sebelah hujung sana iaitu Danisha Alia. Hai Danisha. Hai cikgu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Okey, Alright. seterusnya Next one. kita ada Yap Peilin. Yap Peilin. Hai cikgu lah abang. Hello, tak hao. Ni hao. Sudah set fun ah? Sudah set fun ah? Sudah set fun ah. Selain daripada itu, kita ada hero kita iaitu Nabil Imran. Yeah, Nabil. Nabil ada sesuatu nak disampaikan sebenarnya pada hari ini. Dia nak nyanyi, cikgu. Tak tahulah dia nak buat apa. Okay, please go ahead, Nabil. Hai cikgu, hai abang. Hello. Hai bro Akmal. Yes. Nama saya Nabil Imran bin Ruslan Pang. Kami dari sekolah SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Right. Itu je? Itu je. Saya tak boleh tanda Kita nyanyi. nak main lontar-lontar popcorn sebenarnya pada hari ini. Nabil ada popcorn, dia nak lontar kepada siapa Nabil? Oh, kita lontar ke Rashid bawah. Mana? Okey, Rashidin di bawah. Okay. Okey. Hello. Salam sejahtera dan abang. Hello. Nama saya Rina. Boleh panggil saya Rina. Saya harap semua sihat hari ini. Sehat. Rina sihat, Rina? Sihat. Alright, cool. Okay, next one. We have Rishiram. Yes, kita ada hero pecut sekolah sebenarnya. Dia hero ni, pecut sekolah. sprinter. Yes, sprinter. Oh, Usain Bolt. Okey, teruskan Rishi. Yeah. Okey, hello abang. Hello. Hello cikgu. Nama saya Rishi Ram dan dikenali sebagai Rishi. That's all? Itu saja. Itu saja. Okay. Alright, last one. Winnie, right? Hello teacher and Abang Amal. Hello. How are you, Winnie? I'm fine. You good, Alright. Okay. Yeah. Cikgu. Yeah. As we guys can see lah, kan kita nampak semua all the students ni cikgu, diorang dah excited dah cikgu. Yeah. Dan saya juga rasa apa tahu cikgu, saya dah boleh berhenti daripada Didik TV. Cikgu lah mengajar, cikgu lah host, cikgu buat semua cikgu. Sebab bukan apa cikgu, cikgu punya semangat tu saya suka. Alhamdulillah. Saya Ya. harap momentum ni kekal lah sehingga hujung rancangan nanti. InsyaAllah, amin. Jadi cikgu, tanpa membuang masa lagi cikgu, jom kita mulakan kelas kita bagi subjek chemistry atau dipanggil kimia. Silakan cikgu. Jom kita mulakan sekarang. Right. Okey. Guys semua, pada hari ini murid-murid akan bersama-sama dengan cikgu untuk mempelajari satu topik yang dianggap sebagai topik yang susah. Susah dalam inverted comma ya. Sebab sebenarnya susah di mata, sebenarnya senang di hati. Wah, so pick up apakah line. topiknya? Yes, ada pick up line. Okey, so apakah topiknya? Topiknya ialah konsep mol, formula dan persamaan Kimia. kimia.
Okey, mari kita tengok apa sebenarnya yang ada dalam topik ini. Sebenarnya konsep mol, persamaan kimia dan juga formula kimia ni adalah suatu yang memang relate dengan kehidupan harian kita sebenarnya, Akmal. Cuba Akmal tengok gambar dalam paparan skrin sekarang ini. Apakah yang boleh Akmal nyatakan daripada paparan ini? I can see there's a balloon, there's a water bottle dan juga rice. Yes. So, apakah kaitan bahan-bahan yang ada dalam gambar ni dengan kehidupan kita sebenarnya? Saya rasa Danisha dia ada jawapan. Danisha. Okey, kita tanya Danisha. Apakah kaitan bahan-bahan yang ada dalam paparan skrin sekarang ni dengan kehidupan harian kita? Kita boleh makan dan minum. Dan boleh bernafas. Yes, kita bernafas menggunakan udara. Kita makan guna makanan. Contohnya beras, ini adalah sumber makanan ruji kita sebagai rakyat Malaysia. Dan kita juga memerlukan minuman. Sebenarnya segala yang kita nampak di skrin sekarang ni sebenarnya berkaitan dengan kimia. Sekarang cikgu nak tanya lagi sekali pada Akmal. Ya, cikgu. Okey, soalan cepu emas. Okey, Akmal nampak banyak tak beras yang ada dalam skrin sekarang ni? Apa, cikgu? Banyak tak beras yang ada kat skrin? Banyak, cikgu. Satu guni, cikgu. Okey, satu guni. Tapi kalau cikgu suruh Akmal kira berapa banyak butir beras yang ada, agak-agaknya boleh tak? Impossible. Impossible. Yeah. That's why kita kena pelajari kimia. Dengan mempelajari kimia, kita akan belajar macam mana cara saintis tentukan bilangan-bilangan zarah yang terdapat dalam bahan di sekeliling kita. Alright. Selain daripada itu juga, kita juga akan pelajari bagaimana saintis terangkan sesuatu tindak balas yang berlaku dalam kehidupan kita. Okey, dan pokok pangkalnya, ini dia yang kita nak cerita pada hari ini. Iaitu, kita nak cover tentang jisim relatif yang berkaitan dengan atom, molekul dan ion. Dan kita juga akan pelajari tentang konsep mol. Seterusnya, kita akan teruskan dengan formula kimia. Dan akhir sekali, kita akan capai objektif untuk membuat persamaan kimia yang seimbang. Alright. Okey, jom kita teruskan. Let's Adakah go. momentum tu masih ada? Ada, cikgu. Okey, baiklah. Untuk jisim atom relatif, jisim molekul relatif dan jisim formula relatif ini adalah satu idea yang diperkenalkan oleh saintis untuk menentukan sesuatu jisim bagi unsur yang ada dalam kehidupan kita. Contoh dia ialah, kalau cikgu ambil satu contoh. Okey, kalau nak ambil satu contoh, kita kena tengoklah periodic table ni. Jom kita tengok periodic table ni. Okey, saya rasa dekat atas meja Akmal pun ada periodic table kan? Mana, cikgu? Okey, ada di hadapan sana, dia ada kotak-kotak tak belah sana. Okey, thank you saja je Akmal ni kan? Okey. Alright, so kita tengok Akmal pilih satu contoh elemen yang ada dalam periodic table yang ringkas sajalah. Potasium. Potasium, very good. Okey, so kita ambil potasium. Apakah formula potasium, Akmal? Potasium, the formula, Winnie, help me lah, please. Dia I forget already. panggil kuncu-kuncu dia, tak apa. Alright, Rishi, boleh bantu Akmal? Rishi, okey. Rishi, what is the formula of My man, potasium? please, do help your brother. Apakah formula bagi potasium? Ada. Cikgu. Ya. Saya rasa macam lupalah cikgu. Boleh tak cikgu explain? Lupa pula periodic table. That's why periodic table ni sangat penting. Okey, Akmal, tolong sebutkan pada saya bagaimanakah kita nak menyatakan formula potasium. Formula potasium dalam periodic table ialah K. K, betul cikgu. Yes, K. Ada K. So, K dan juga dia punya nombor jisim dia ialah berapa? 19. Okey, 19. Kita tengok dulu pada periodic table ada nombor 19 dan ada nombor 39.093. Betul tak? Betul, cikgu. Okey, 39. So, K. So, di sini menunjukkan bahawa potasium mempunyai nombor jisim iaitu 39. Tetapi kamu pelajari dalam periodic table, nombor yang besar ini adalah nombor nukleon. Betul tak?
Yes. Yes. Okey, nombor nukleon. Nombor nukleon. Ya. Okey, untuk nombor nukleon ni sebenarnya apa? Nombor nukleon adalah apa dia, Rishi? Aha. Nombor nukleon? Rishi. Okay, cikgu. Ya, apa dia nombor nukleon? Make Rishi? sure this time you correct. If not, Yeah. teacher will babab you, you know. So, nuclear number is the total sum of the proton number and also Yes. the neutron number in an atom of a nucleus. In a nucleus of an atom. Dia ada proton dan neutron yang ada dalam nukleus sesuatu atom. Jadi, untuk pengetahuan semua murid, kadang-kadang murid tak sedar bahawasanya nombor nukleon ni juga adalah mewakili jisim atom relatif bagi potasium tersebut juga. Okey. Okey, ini yang murid tidak sedar. Okey, so dia adalah jisim atom relatif bagi unsur tersebut. Okey, seterusnya bagi molekul pula. Jisim molekul relatif merujuk kepada molekul. Boleh beri satu contoh tak? Contoh molekul. Ya. Nabil? Contoh molekul yang dekat dengan jiwa kamu. Molekul lah cikgu. Yes. Saya hydrogen gas. Yes, good. Okay, hydrogen gas. Okay, jika kita tulis formula molekul untuk hydrogen gas ialah H2. True. H2 ni berasal daripada gabungan atom hidrogen yang bergabung dengan satu lagi atom hidrogen. Jadi, bagaimana kita nak tentukan formula molekul ini? Kita tengok berapa atom hidrogen yang ada dalam molekul hidrogen ini. Ada berapa? Ada banyak, cikgu. Ada banyak. Ada dua Ada di dua, sini. cikgu. Okey, so ada dua. Jadi kita tengoklah berapa jisim atom relatif bagi hidrogen. Jisim atom relatif bagi hidrogen ialah 1. Jadi ada berapa hidrogen? Ada dua. So jadi cara nak kira jisim molekul relatif ialah 1 darab 2. So totalnya ialah 2. So jisim atom relatif ada tak unit? Tidak ada unit. Oh, okey. Yes, tidak ada unit. Kenapa? Dia adalah perbandingan. Okey, jom kita lihat yang seterusnya. Untuk jisim formula relatif juga cara pengiraan dia sama. Tapi untuk apa? Untuk formula relatif digunakan untuk purata satu sebatian ion. Untuk sebatian ion sahaja. Okey, seterusnya kita teruskan. Okey, sekiranya kita nak tahu berapa jisim atom relatif sesuatu unsur yang kita tak tahu. Kita nak tentukan dia. So, kita perlu buat seperti ini. Cikgu demokan. Okey. Alright. So, di sini cikgu ada satu neraca. Alright. Dan cikgu ada satu atom unsur yang kita tak tahu pun jisim dia. Alright. Okey, jadi saintis mengajar kita untuk mengenal pasti jisim sesuatu unsur yang kita tak tahu ini, kita letakkan di bahagian ini dan kita pastikan dia neraca ini berada pada paras yang sama. So, dengan anggapan bahawasanya jisim X ni sama dengan jisim sebatian yang ada di sebelah ini. Okay, jisim atom yang ada di sebelah ini. So, kat sini cuba kira ada berapa atom. So, atom di sini adalah atom rujukan yang menjadi piawai iaitu atom karbon. Atom karbon. Okay, atom karbon iaitu karbon 12. Di mana kita memang tahu bahawasanya jisim atom relatif ataupun jisim sesuatu atom karbon 12 itu ialah 12 unitnya. Sebanyak 12. Jadi, kalau kita kira kat sini, jisim dia sama untuk satu atom X yang kita tak tahu. Kemudian kita cuba kita kira ada berapa jisim. There's a 6. Yes, ada 6. Yeah. Yes, betul. So, jika satu atom karbon nilai dia ialah 12, 6 darab 12 sama dengan? Semestinya jawapan itu, cikgu. Berapa? 12 kali? 12 darab 6. 12 darab 6. 12 darab 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60, cikgu. Bukanlah, cikgu. Ya, betul. Inilah sebabnya, cikgu. Saya ingat hari ini subjek matematik, cikgu. Okey. Cikgu, saya tahu, cikgu. Yes. 72. Yes, good. Okey, sebenarnya acah-acah je kan tu. Yeah. Okey, saja je. Alright, yes, betul. Yes, there's a reason, cikgu, kenapa saya jawab salah. Sebab saya rasa macam perlukan rehat sekejap, cikgu. Yes, jom kita berehat
dahulu. Okay guys, so let's go to the canteen. Oh, canteen tak buka lah hari ni cikgu. It's okay lah, kita take 5 dulu. Okay guys, kita akan berhenti sampai sini, kita akan sambung balik kita punya subjek chemistry bersama dengan cikgu Ija. Alright. Didik TV KPM. Dan tarikh untuk murid sekolah menengah adalah pada 4 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Uman bin Wasaili daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besar. Dalam era COVID-19 ini, seperti yang kita tahu, pembelajaran dilakukan secara maya. Jadi, dalam sudut perspektif yang berbeza, guru juga merupakan frontliner kepada negara. Mereka berusaha untuk mendidik anak bangsa. Jadi, kita sebagai pelajar haruslah mengenang jasa guru. Didikan jiwa mekar di hati dengan ilmu yang amat diberkati akan diamal sehingga mati, insya-Allah. Jumpa di syurga nanti. Didik TV KPM. 12 kali 6, 72. Betul lah 12 kali... Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, cikgu. Apa ni cikgu? Tiba-tiba ada konsep mole. Yes. Okey, cuba kita tengok pada skrin ini. Yep. Konsep mole ni sebenarnya ibarat seperti penjodoh bilangan lah. Yep. Kalau kita tengok di skrin ni, sebenarnya kita nampak ada kasut. Berapa bilangan kasut ni? Dan apakah penjodoh bilangan bagi kasut ni? Ya. Kasut? Itu penjodoh bilangan? Ya. Kasut, cikgu? Kasut. Penjodoh bilangannya ialah? Penjodoh bilangannya adalah... Cikgu, saya nampak Nabil nak jawab, cikgu. Selamat. Nabil. Okey, apakah penjodoh bilangan bagi kasut? Sepasang kasut, cikgu. Yeah. Sepasang kasut. Are you sure? Betul. Okey, sepasang kasut. Okey, seterusnya kalau kita tengok ni ada satu kotak telur tapi kita tak nak sebut kotak lah. So kalau kita tengok berapa bilangan telur yang ada dalam bekas 2, ini? 4, 10, cikgu. Biar betul. Tu dalam telur tu. 2, 4 dan 10, cikgu saya nampak. Kan ada 12. Okey. So ada 2 lagi dah pecah. Kita buat tadi kan cikgu tadi? Yes. American breakfast. Yeah. Okey, sebenarnya kalau untuk 12 unit, apakah penjodoh bilangannya? Kalau saya tahu, saya nak jawab cikgu. Apa dia? But Rishan ni nak angkat tangan, dia nak jawab. Asyik Rishi. Ya, Rishan. Okey, Rishi. I saw you just now lah. Ya, cikgu. Ya. Apa Dia penjodoh? dipanggil sedozen telur. Yes, sedozen telur. Betul, kalau cikgu tanya kamu semua, berapa unit sesuatu zarah dalam satu mol atom? Tu dah gaduh kepala lah kan? Ya. Yeah. Okay, saya kira dulu cikgu, dan kalkulator. Kiralah. Okay, sementara tu cikgu explain. Okey, untuk 1 mol bagi zarah, unitnya ialah sama dengan 6.023 darab 10 kuasa 23. See betapa banyaknya zarah yang ada dalam 1 mol atom ataupun molekul ataupun ion. Jadi, sebenarnya kenapa kita perlu kuasai konsep mol ini? Sebab apa? Sebab daripada bilangan mol yang kita tahu, kita boleh kenal pasti jisim dia berapa. Okay, daripada bilangan mol juga, kita boleh tentukan isi padu sesuatu gas. Ajaib kan? Yep. Hanya dengan pengiraan. Dan seterusnya ialah daripada bilangan mol juga, kita boleh tentukan bilangan zarah yang cikgu tanya tadi. Okey, jadi berikut adalah beberapa formula yang cikgu singkatkan supaya kamu senang nak hafal. Bagi formula untuk mendapatkan jisim, isi padu dan bilangan zarah. Seterusnya ialah cikgu nak tunjukkan dekat sini, kita nak tentukan bilangan mol, kita kena tengok sama ada sesuatu bahan itu pepejal atau larutan. Yes. Okay, ini adalah formula untuk pepejal dan ini adalah formula untuk larutan. Dan ada satu lagi jenis formula which is kita akan tentukan sesuatu bilangan mol itu. 1 mol sama dengan isi padu gas ni bergantung kepada keadaan bilik ataupun keadaan STP. Okay, untuk keadaan STP, dia ada 2 iaitu pada tekanan 1 atm
dan pada suhu 0 darjah Celsius. Baiklah, kita teruskan dengan yang seterusnya. Hari ini cikgu nak beritahu tentang kelemahan murid. Okey, selalunya murid lemah 3 perkara ni. Di mana murid perlu mengetahui sebenarnya jenis-jenis zarah yang terlibat dalam sesuatu tindak balas kimia. Okay, selain daripada tu, untuk membuat persamaan kimia, murid kena tahu bagaimana nak menulis formula molekul dan juga formula empirik dengan tepat. Sekiranya formula empirik dan formula molekul ataupun formula sebarang sebatian kimia lah ditulis dengan tepat, maka ia akan membawa kepada persamaan yang seimbang. Kalau tak tepat, inilah kesannya. Persamaan tidak seimbang. Jika persamaan tak seimbang, apa efek dia? Ini menyebabkan penggunaan formula dan unit dan juga pengiraan yang tak tepat. Okey? So, jom kita test murid-murid yang ada bersama dengan cikgu. Berikut ialah panduan. Cikgu bagi dulu tips ni. Ada 5 tips. Okey, ini adalah antara 5 tips yang boleh kita jalankan, iaitu baca soalan dengan betul. Keluarkan maklumat yang diberi. Guna maklumat yang diberi dan kaitkan dengan formula yang mana yang kita nak guna. Kemudian, once dah dapat jawapan tu, mestilah semak. Kalau tak semak, mana kita nak tentukan jawapan kita betul atau salah. Okey, jom kita energize. Energize. Charge bateri sikit. Okey. Tentukan soalan. Okey, kita tentukan soalan 1 dan soalan 2. Siapa nak jawab ni? Okey. Anyone? Saya cikgu. Laju je Nabil. Okey, go ahead Nabil. Alright. Nabil, are you prefect? Yes. Oh, Yes, I am. no wonder. Okey. Alright, cool. Alright. Okey, jisim kuprum adalah 1.063 darab 10 kuasa negatif 25. Jadi, jisim satu atom karbon 12 ialah 1.993 darab 10 kuasa negatif 26 kg. Jadi, macam mana kita nak tentukan jisim atom relatif bagi kuprum? Okey, Nabil. Okey. Teruskan. Okey. Nabil. Alright. Kalau salah Ini jawab. Nabil. Laju dia kira. Laju Nabil. Wow. Okey. Go ahead. Okey, ini jawapan saya. Jadi kita apply formula JAR, iaitu jisim purata satu atom unsur bahagi 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. So jadi ini jisim purata untuk kuprum tadi. Lepas tu ini jisim untuk karbon 12. Jadi kalau kita bagi dan darab, dapat jawapan 64. Okey, kita semak jawapan Nabil. Betul tak sama dengan cikgu? Yes, good job Nabil. Betul. Okey, so soalan yang sama juga sebenarnya. Soalan yang kedua kita skip lah. Nanti Rishi tahu jawapan dia. Jom kita teruskan dengan soalan yang lebih mencabar, iaitu soalan SPM. Okey, jom kita tengok soalan SPM tahun 2018. Okey, soalan SPM tahun 2018 kertas 2, soalan nombor 3. Okey, the mass jisim sesuatu atom adalah sangat kecil. Oleh itu, ahli kimia menentukan jisim atom dengan membandingkan dengan jisim atom lain. So, inilah perbandingan dia sebagaimana yang kita telah buat tadi. Okey, jadi soalannya ialah apakah yang dimaksudkan dengan jisim sesuatu atom relatif. Okey, kemudian yang kedua adalah berikan sebab mengapa karbon atom digunakan sebagai atom piawai. Dan yang ketiga, berdasarkan rajah, nyatakan jisim atom relatif. Siapa nak jawab kali ini? Any one of you guys? Okey, Rina. Okey, dari tadi mendiamkan diri. Sekarang. Yes. Okey. Kita semak jawapan dia dulu. As of for 9A, relative atomic mass is the average mass of an atom when compared to 1/12 of the mass of a carbon-12 atom. Okey, very good. Kita compare jawapan sekejap lagi. Yang kedua, kita berikan sebab kenapa, why karbon atom digunakan sebagai atom piawai. This is because it is solid in room temperature. Yes, it is solid at room temperature. Dan soalan C, berdasarkan rajah 3, nyatakan jisim atom relatif bagi atom X. Apa jawapan kamu? If I'm mistaken, I got 24. How do you get 24? Okay, because atom X is 2 times heavier than carbon-12 atom.
Yes, so the answer is 24. Yes, very good Rina. Jom kita tengok jawapan Okey. Rina sama ada betul ke tidak dengan jawapan saya. Ya. Yes, totally semuanya tepat. Yeah, Okey. good Di job sini, Rina. Perlu diingatkan bahawa murid selalu tertinggal perkataan ini iaitu jisim purata 1 atom unsur dibandingkan dengan 1/12 daripada jisim 1 karbon 12. 1 atom karbon 12. Seterusnya, okey, kita challenge lagi murid yang lain. Siapa kali ini? Cikgu, saya nak jawab. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. So, it's okay lah cikgu. Saya bagi dekat my friend lah. Siapa nak jawab soalan ni? Kita okey, bantu anyone? Akmal. Okey, please. Cikgu, saya nak jawab cikgu. Okey, teruskan Okey. Rishi. Cikgu, kita cancel Rishan. Okey, Rishan. Please, go ahead. Okey, go ahead Rishi. Okey, Rishi, right? Ya, abang. Okey, Rishi. Okey. Jadi di soalan dah dikatakan bahawa X reacts with chlorine to produce XCl2. Right. Jadi chemical equation dia akan menjadi X plus Cl2 menjadi XCl2. Okey. Okey. So adakah equation itu telah balance Rishi? Ya cikgu, sudah balance cikgu. Okey, nanti kita semak jawapan dia. Boleh tak kamu tafsirkan, interpret the chemical equation tadi? Dalam what term cikgu? Kuantitatif ke kualitatif? Yes, very good. Sebenarnya untuk kita tafsirkan sesuatu persamaan kimia, kita boleh tafsir secara kuantitatif atau kualitatif. Beza dia ialah kuantitatif secara kuantiti, berapa mol bahan dan berapa mol hasil yang dihasilkan dalam sesuatu tindak balas. Manakala kualitatif pula ialah apa bahan tindak balas dan juga apa hasil tindak balas. Okey, kita semak jawapanlah. Okey, jawapannya ialah 1 mol atom X bertindak balas dengan 1 mol klorin membentuk 1 mol X klorida. Okey, ini adalah interpretation daripada persamaan ini. Kalau tak ada nombor di hadapan tu, kita consider sebagai 1 mol. Okey, so seterusnya Teacher. Yes. You know, as a ex-head prefect in SMK Seri Bintang Selatan Cerah Selangor, cikgu kan? I macam curious, cikgu. I've been wondering, kenapa student-student ni kan? Cikgu bagi soalan, dia dah siap jawapan, cikgu. Saya nak pergi check, saya nak buat spot check dekat rumah dia orang. Boleh, tak ada okay guys, masalah. okay, I'm coming. Okay, alright. Kita pergi rehat dulu, cikgu, boleh? Okey, jom kita rehat dulu. Anda semua yang kemana selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Tak sempat, saya nak pergi rumah diorang, dah kena tahan Roblox, kena patah balik. It's okay. Okay, cikgu. Next, kita ada apa ni, cikgu? Kalau saya nampak ada element, mass, the number of mole. Ya, kita nak tentukan formula empirik bagi sebatian ini. Alright. Di mana telah diberi pada kamu ialah jisim bagi X dan juga O. So, bagaimana kita nak tentukan bilangan mol, simplest ratio ataupun nisbah teringkas bagi sesuatu unsur tersebut sehingga membawa kepada jawapan akhir empirical formula kita. Okey, siapa nak cuba soalan ini? Right, anyone? Anyone? Hello, cikgu. Alright, Danisha. Okay, Danisha, go ahead. Ini jawapan yang saya dapat. Alright. Okey, yang kita tahu jisim dia dah bagi 1.92 Okay. dengan 1.28 gram. Sekarang kita nak cari bilangan mol dia. So, jadi formula untuk mol adalah jisim bahagi dengan jisim molar. Saya dah bahagikan kedua-dua akan mendapat mol yang sama, 0.08. Yang kat situ diminta empirical formula iaitu formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas. Jadi saya telah bahagikan kedua-dua dia dengan 0.08. Lepas tu saya akan dapat 1 mol. Jadi jawapannya adalah XO. Yes, sebabnya nisbah mol bagi X dan O adalah 1 nisbah 1. Jom kita semak. Okay, sama tak jawapan Danisha dengan jawapan saya? Sama, cikgu. Yes, ternyata murid-murid SMK Seri Bintang Selatan ni memang
Terbaik. Tak tahu nak cakap lah. The Bukan best. saya yang cakap. Cikgu, jawapan Danisha dengan saya pun sama, cikgu. Ya, bagus Akmal. Fast learner. Sama Danisha? Ya, kita challenge lagi satu soalan boleh? Sure. Jom. Alright. Okey, Please. soalan seterusnya ialah jadual 2 menunjukkan formula empirik dan formula molekul. Tadi kita cakap tentang formula empirik saja kan? Now kita challenge macam mana nak dapatkan formula molekul pula. Okey. So, state the meaning of the molecular formula. Nyatakan dulu apa sebenarnya maksud formula molekul ini. Jom, siapa nak try jawab soalan ini? Cikgu, saya nak jawab. Yap, Pelin. Siapa? Right. Oh, Yap, Pelin. Okey, Pelin, go ahead. This is my answer for the meaning of molecular formula. Okay. Which means that chemical formula that shows the actual number of an atom of each element in one molecule of the compound. Okey, di situ cikgu nampak Pelin dia gariskan perkataan tertentu dalam jawapan dia. Which is actual number of atoms. Ya, actual number of atom of each element in one molecule of compound. Agak-agaknya kenapa digariskan tu? Sebenarnya itulah poin jawapan yang kita nak cari. Right. Okey, so jom kita semak. Okey, sebenarnya untuk menentukan atau menyatakan maksud, kita kena memberitahu tentang formula itu adalah apa dulu. Okey, formula yang kita nak adalah formula molekul, bukan? So, formula molekul ialah apa? Description dia, kemudian diikuti dengan description. Dia adalah apa? Dia adalah formula kimia. Formula kimia yang macam mana? Dan kita baru describe, iaitu dia menunjukkan bilangan sebenar. Bilangan sebenar atom yang ada dalam sesuatu unsur dalam satu molekul sebatian. Ini adalah trik untuk mendapat jawapan yang betul. Kita kena fokus kepada poin pentingnya. Okey, seterusnya macam mana kita nak tentukan jisim molekul relatif bagi sebatian W. Sedangkan dia bagi adalah jisim molekul relatif diberi. Okey, kita nak cari formula molekul. So, untuk ini, kita kena letakkannya dalam formula ini. Okey. So, formula ini kita letakkan dalam satu persamaan. Okey, satu persamaan yang menunjukkan total bilangan atom dan juga jisim atom relatif bagi setiap satu itu adalah mewakili jisim molekul relatif bagi sesuatu bahan tersebut. Jadi, kita total upkan semua berapa bilangan atom yang ada, kemudian samakan dengan jisim molekul relatif. Okey, dia kena darab dengan pekali ni. Pekali ni yang kita nak cari. Sebab inilah yang akan menentukan berapa formula molekul dia. Right. Seterusnya, formula molekul kita darab balik dengan pekali yang kita dapat ni. Which is, pekali yang kita dapat akhirnya ialah 2. Jadi, formula molekul dia ialah C4H8 dan O2. Okey? So, seterusnya. Okey, untuk soalan ini. Okey, soalan 8. Okey, tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Jadi, formula molekul bagi glukosa ialah C6H12O6. Apa maksud formula molekul? Tadi pun kita dah explain. Formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar sesuatu atom dalam unsur dalam sesuatu sebatian. Okey, seterusnya formula empirik pula. Kita nak formula empirik. Formula empirik ni apa? Formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas sesuatu atom. Jadi kat sini ada C6, H12 dan O6. Kita nak ringkaskan dia. Macam mana kita nak ringkaskan dia? Kita akan ringkaskan dia dengan kita bahagikan semuanya kepada 6. Okey? So, bila kita ringkaskan dia jadi berapa? C. Okey, 6 bahagi 6, 12 bahagi 6, 6 pun bahagi 6. So, dapat C, H, 2, O. Inilah formula empirik. Formula yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi sesuatu atom unsur tu dalam sebatian. Now I know, teacher. Okey. So, seterusnya. Yang kat sini, kita nak tafsir lagi sekali maklumat yang diberi di dalam soalan ini. Okey, tapi cikgu rasa penat lah. Cikgu nak minta bantuan daripada murid-murid. Explainkan boleh tak? Please. Siapa? Cikgu, saya nak jawab. Okey. Boleh, Winnie. Teruskan, Winnie. Okey.
So, from the equation, you can see. Okay, like that. Okay. Okay. So from the equation, you can see the reactant. Okay. The reactant is carbon dioxide and water, and the product is glucose and oxygen. And you can also know that 6 mole of carbon dioxide react with 6 mole of water to produce 1 mole of glucose and 6 mole of oxygen gas. Yeah. Okey, So that's kita the answer, semak jawapan Winnie. Yeah, this is the answer. Adakah Alright. sama dengan cikgu? Yes, bahan tindak balasnya terdiri daripada gas karbon dioksida dan juga air. Itu adalah bahan yang bertindak balas. Okey, so jawapan Winnie tadi tepat. Seterusnya, apakah hasil? Hasilnya ialah ini adalah glukosa dan ini adalah oksigen. Oksigen. Jadi, itu adalah interpretasi dari segi kualitatif. Okey, bahan dan hasil tindak balas. Kemudian sekarang ni kita nak interpret dia dari segi kuantitatif pula. Kita tengok nombor pada pangkal formula ini. So, kalau tak ada nombor, maksudnya dia adalah 1 mol. Okey, 1 mol karbon dioksida bertindak balas dengan 6 mol air untuk menghasilkan 1 mol glukosa dan berapa mol oksigen? Berapa mol oksigen? 6. 6. Cikgu. Okey, very good Akmal. Alright. Okey, seterusnya. Okay. Okey, ini Students, ada are you guys antara- okay? Still on track, right? Okey, cikgu harap murid-murid di rumah juga Okey. masih lagi Yeah. dengan momentum yang Yeah. sama. Cikgu, saya nampak tadi Rishi dia menguap, cikgu. Ha? Ya betul. No lah, I'm joking. Okey, seterusnya ialah kita Okey. nak cuba soalan ini pula. Okey, Ya. soalan ini adalah berkaitan dengan paku besi yang terdedah kepada udara dan air. So, bila paku besi terdedah kepada udara dan air, ia akan menghasilkan karat. Okey, formula karat itu apa? Ferrum 3 terhidrat. Inilah formula karat yang kita selalu tengok tapi kita tak tahu pun formula dia apa. Now, hari ini kita belajar formula untuk karat. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak minta bantuan pelajar bagaimana cara kamu nak balancekan equation ini. Okey? Kita tengok. Okey. Okay. So, apakah cara untuk kita seimbangkan persamaan ini? Yap. So, bilangan atom, tips dia ialah bilangan atom yang ada di sebelah kanan ini, kiri ini, sama dengan bilangan atom yang ada di sebelah kanan. Okay. Okey. Jadi, apakah jawapannya? Yep. Okey? Ada siapa-siapa nak cuba? Anyone volunteer? Alright. Ya, Pelin. Pelin. Silakan. Okay. Saya dapat jawapan X ialah 4, Okey. Y ialah 3 dan Z ialah 2. Wah, so fast you calculate. How come Okay, good job Pelin. Alright, Okay. good job ya Pelin. So, macam mana cara kita nak balancekan? Kita letakkan nombor ni selepas kita kira. So, bilangan atom ferrum di sebelah kiri dan bilangan atom ferrum di sebelah kanan. Ya. Kenapa cikgu? Dah habis ink ke? Ya, tiba-tiba dah habis ink. Okey, kalau sini 2 darab dengan 2. So, berapa bilangan atom ferrum di sebelah kanan? Ada 4 atom ferrum. Betul? Okey, macam mana kita nak samakan dengan atom ferrum di sebelah kiri ni? Kita letak nombor 4 di hadapan. So, that's why lah jawapan untuk FE ni kena letak 4. Dan jawapan X ialah 4. Okey, kita ulang perkara yang samalah untuk Y dan juga Z ini. Pastikan bilangan atom-atom di sebelah kanan sama dengan kiri. Barulah balance. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah soalan yang berkaitan dengan nyatakan bilangan mol ferrum yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol ferrum 3 oksida terhidrat. Okey, untuk kali ini, kalau kita buat equation tadi, nilai X, nilai Y dan nilai Z tadi salah, so automatik ia akan memberi kesan kepada soalan ini. Oh, okey. Okey. So, jadi macam mana cara kita nak tentukan bilangan mol bagi ferrum yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol ferrum 3 oksida terhidrat? So, jawapan dia ialah apa? Yep. Kita tanya murid kita. Ya. Which Anyone? one, teacher? Yep. Anyone volunteer? Okey, Nabil? Alright, Nabil? Okey. Sekejap, saya tulis jawapan ni. Oh, baru nak tulis . Okey, Nabil.
Okey dah. Alright. Okey, jadi ini jawapannya. Nabil, belakang sikit Nabil, kertas tu Nabil. Belakang sikit ini kertas. jawapan dia. Okey, ke kanan 2. sikit, ke kanan. On your okey, just nice. Good. Yes, okey. Jawapan dia ialah 2 mall Ferrum. Ya. Okey, alang-alang dah nampak dah. Nabil ni memang cepat betul dah dia kira. Nabil, dah macam mana ada boleh tahu, jawapan dah. Soalan Cepat nombor 3 sangat tu ni. apa dia Tengok nak? Dah cabar saya dah Wah, ni. Belum lagi miracle. saya nak explain. Explain lah. Go ahead. Okey, jadi jawapan dia 2 sebab kalau kita tengok chemical question yang diberi tadi, ada nombor 2 kat depan hydrated iron 3 oxide tu. Okey. 2 tu bermaksud bilangan mol yang ada pada chemical question tu. Okey, good. Okey, teruskan dengan yang ketiga. Cikgu nampak dah ada jawapan dah. Alang-alang kamu dah explain nombor 2. Explain lah nombor 3 like sekali. Mind blown lah macam dia boleh tahu. Okey, jadi kita ambil chemical question untuk hydrated iron 3 oxide tu. Lepas tu kita ambil RAM untuk setiap unsur semua ni. Macam untuk ferrum, untuk oksigen dan juga untuk air. Kalau untuk ferrum ialah 56, oksigen 16, hidrogen ialah 1 dan oksigen balik 16. So jadi kita just ambil nombor RM tu dan darab berapa bilangan atom yang ada. Dan kita akan dapat jawapan ni. 178 ya. 178. Tak ada unit ke Nabil? Tak ada cikgu. Kenapa tak ada unit? Ya. Sebab ini ia adalah persamaan. Dia tak ada unit. Okey, dia tak ada unit sebab dia adalah jisim formula relatif. Okey, sebab dia ada ferrum. Okey, ini adalah formula ferrum 2 oksida terhidrat. Okey, jika ferrum 3 oksida terhidrat. Okay, ferrum 3 oksida terhidrat ni dia punya jisim formula relatif ni adalah kita kaitkan dengan tadi yang kita bincangkan tadi, kita kaitkan dengan berapa kali dia lebih berat daripada 1/12 jisim satu atom karbon 12. Jadi bila kita buat perbandingan tak ada unit lah. So that's why jawapan dia tidak mempunyai unit. Okay, next. Okay, inilah jawapannya. Ya, but cikgu, I still lagi mind blown macam mana Nabil boleh tahu soal jawapan nombor 3 tu. Okey. Okey, last kali kita challenge lagi satu soalan, tapi sebenarnya cikgu rasa soalan tu cikgu simpan dulu. Why cikgu? Sebab cikgu rasa cikgu nak ceritakan tentang ni lah. Iaitu cikgu nak minta kamu renungkan dulu satu perkara. Okey, tadi Akmal kata sesi ni menyebabkan rasa macam mind blowing sangat-sangat dengan murid-murid cikgu kan? Ya. So sebenarnya inilah rahsia dia. Apa diorang selalu exercise ke cikgu? Ya, cikgu akan pastikan murid-murid dan selalu ingatkan mereka bahawa bila belajar ni biarlah kita santai je belajar. Okey. Dan tadi cikgu nyatakan objektif pembelajaran, betul? So objektif kita dah capai, iaitu kita nak belajar tentang jisim atom relatif, jisim molekul relatif dan jisim formula relatif. Dan pada yang masa yang sama, selepas kita tentukan jisim-jisim relatif tersebut, kita juga dapat tentukan bilangan mol. Dan daripada bilangan mol juga, kita juga dapat menulis persamaan kimia dan juga menulis formula kimia yang tepat. Right. Okey? So, inilah yang menyebabkan bila kita belajar santai, kita capai objektif akhirnya, inilah yang kita akan dapat. Kita dapat jawab soalan tu dengan strategi yang betul. Okey. Okey, inilah rahsia mereka. Yes, cikgu. Saya nak kongsi lagi satu rahsia, cikgu. Nak tahu apa yang lagi santai, cikgu? Okey, saya nak tahu juga tu. Kita kena rehat dulu, cikgu. Yes, jom kejap lagi saya beritahu cikgu. Alright, kalau nak rasa macam mana, kita nak santai-santai dulu. Selepas kita akan sambung balik dengan kelas kita bagi subjek kimia semua dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Aziz dan juga pelajar-pelajar hebat daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan Ceras Selangor. Guys, semua okey? Are you guys okey? Alright. Apa? Nak habiskan sesi sekarang? Relax dulu. Okey. Cikgu, apa lagi cikgu nak kongsikan kepada pelajar-pelajar yang sedang menonton ni, cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, di kesempatan ini, cikgu nak nyatakan satu perkara je. Iaitu, kita sepatutnya sedar bahawasanya learning is about collaboration, not a competition. Yap. Okey,
ini adalah salah satu daripada quote yang cikgu selalu juga ingatkan kepada murid. Okey, jangan kamu belajar semata-mata nak mengejar bilangan A+ itu dalam slip exam sahaja. Okey, tapi yang lagi penting ialah proses pembelajaran yang dilalui itu melalui collaboration. Kamu berkolaborasi dengan murid, kamu berkolaborasi dengan guru dan juga siapa sahaja yang ada di persekitaran kamu. Itu adalah proses dan pengalaman berharga dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Cikgu pernah tanya tak kepada mereka, diorang nak jadi apa nanti bila dah habis SPM? Jom kita tanya mereka. Yap. So Nabil. Ya. So you nak jadi apa sebenarnya Nabil? Saya nanti nak masuk U, saya nak ambil bidang scientific engineering. Wow, alright. Cool. Okey, dan cita-cita you adalah? Pelakon tiba-tiba. Cita-cita nak jadi astronaut. Wah, amin. InsyaAllah. The next Dr. Syed Muzaffar. Ya. Amin. Okey, next one Nabil. Next one Nabil pula. Kita dah tahu Nabil dah tadi. Okey, next one Rishi. Saya tahu dia nak jadi apa cikgu? Dia nak jadi the next Usain Bolt. Wow. Ya. Atau Okey, kita tanya Rishi. Rishi nak jadi apa sebenarnya Rishi? Saya nak jadi seorang zoologist. Wah. Zoologist. Okay. Nice. Okey, cool. Okey, bidang yang berbeza bukan? Ya, tapi cool cikgu. Yes, betul. So that's why bukannya kita satu proses pembelajaran ni kita nak hasilkan doktor je. Kalau ramai jadi doktor, siapa yang nak jadi pesakitnya? Ya, siapa nak jadi host juga? Yes, betul. Okay, so ada pelbagai kerjaya. Next one, Yap Pelin, what's your ambition? Saya nak jadi doktor haiwan. Oh, dia boleh kawan nanti dengan Rishi nanti. Sebab tu dia duduk dia akan dekat-dekat. kerjasama nanti. Okay. I'm wishing you all the best, Yap Pelin. You ada bela kucing ke? Ada bela any pets dekat rumah ke? Ada. You bela apa? Anjing. Mesti comel kan? Okay. Alright, next one, Winnie. I want to be a designer. Fashion designer? Not sure yet. Not sure yet. Yeah. I see. Okay. So, fashion designer, chemistry, okay lah. Ada juga satu kejaya baru sekarang ni iaitu design thinker. Design juga. Seorang pemikir yang design sesuatu. Yes. Winnie, what's your favorite brand, ya? Are you more to like... I don't have favorite brand. Okay. I don't have. Okay. Yeah. Alright. Next one from Danisha. Cita-cita saya nak jadi doktor bedah. Okay. Cool. Ini memang ada relate dengan chemistry cikgu. Yes. Okay, dan last sekali. Yup. Rina. I want to be Yes. Okay. I want to be a neurosurgeon. Neurosurgeon. Yes. Wow. Okey. Betapa hebatnya impian mereka dan kita sama-sama doakan semoga impian yang diletakkan ini dapat dicapai dengan jayanya. Ya, cikgu, yang penting nanti one day cikgu kan bila kita ada anak nanti kan kita tak biar risau nak masuk zoo tu secara percuma cikgu. Sebab dekat situ nanti ada Rishi dengan juga Yap Pelin, diorang ada bekerja dekat zoo negara tersebut. Okey, cool. Alright. Alright, so sebagai pengakhir kata, kita teruskan dengan slide yang terakhir ini, iaitu apakah yang telah kamu pelajari daripada sesi ini. Kita nak wrap up dah sekarang ni. Finish already kah? Yes. Hayya. Why so fast? Okay. Masa sangat mencemburui kita. Betul, cikgu. Siapa nak share dulu apa yang kamu dapat daripada sesi pada hari ini? Short and sweet. Saya cikgu. Alright, Nabil, go ahead. Okey, hari ini saya pelajari. Okey, masa habis Nabil. Terima kasih. No. Okey, teruskan Nabil. Okey, saya pelajari bahawa untuk menentukan jirim sesuatu atom yang kecil itu, kita boleh tentukan dengan membandingkan jisim atom tersebut dengan jisim 1/12 atom karbon 12. Okay. So itu adalah refleksi yang dia dapat. Okay, how about the others? Orang lain pula. Apa lagi key point yang kamu dapat? Okay, silakan. Kesimpulan saya pula ialah
relative atomic mass, relative molecular mass, relative formular mass dan molar mass can be obtained from the nuclear number at the periodic table. Yes, betul tu. Ramai murid dia tidak sedar yang tadi masa mula-mula cikgu explainkan tadi, nuclear number ni sebenarnya dia memberi 3 maklumat. Iaitu yang pertama, nombor nukleon, bilangan proton dan neutron. Dia juga memberitahu kita tentang jisim atom relatif. Dan ada satu lagi maklumat yang diberi. Apa dia? Iaitu jisim molar. Dalam satu mol, ada berapa jisim sesuatu atom unsur tu? Okey, tapi nilai dia tetap sama. Nilai dia 39. Dan beza dia ialah untuk nombor nukleon tidak ada unit. Tidak ada unit. Itu sahaja. Okey, baik. Saya rasa mungkin tadi masa pun tak cukup kan. Saya pasti ramai lagi nak bercakap. Tapi it's okay, nanti maybe next session lah. Cikgu, mungkin secara ringkas lah cikgu kan. Apa yang cikgu boleh beritahu kepada mereka mengenai subjek chemistry? Apa yang mereka kena buat? Adakah banyakkan latihan ke? Atau macam mana sebenarnya cikgu? Chemistry is about kita mempelajari sesuatu itu dan kita praktikkan. Itu yang pertama. Kalau kita belajar, kita tak praktikkan, kita tak buat praktis ataupun tidak buat latihan. So, it's about macam proses pembelajaran tu tidak bermakna lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena go deeper. Sesuatu yang kita pelajari, kita kena relate dengan aplikasi dalam kehidupan harian dan apakah kelebihan ilmu yang kita pelajari hari ini untuk digunakan pada masa akan datang. Alright. Thank you so much cikgu dan juga students from SMK Seri Bintang Selatan Cerah Selangor. Thank you so much guys. I'm wishing you all the best, okay, dan mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi sampai di sini saja saya rasa ini cukup. Orang kata seronok cikgu kan. Kita punya pembelajaran ini. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fazilah binti Talib, ibu kepada Nabil Imran daripada SMK Seri Bintang Selatan. Di sini sebagai ibu, saya mendoakan anak saya dan pelajar-pelajar tingkatan 5 khasnya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan dan yang akan bakal menduduki peperiksaan SPM 2021 memperolehi kejayaan dengan cemerlang dalam semua mata pelajaran. Walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, itu saya rasa bukan satu penghalang untuk mereka mengecapi kejayaan di dalam peperiksaan SPM yang bakal mereka tempuhi kelak. Semoga berjaya semua. Saya, ayah kepada Rishira daripada Sekolah Seri Bintang Selatan. Semenjak pembelajaran online dimulakan, anak saya telah menunjukkan minat dan fokus beliau semakin tinggi dalam pembelajaran mata pelajaran chemistry. Puan Rosmaliza telah menarik minat beliau untuk mengikuti pelajaran chemistry dan beliau yakin akan dapat A+ dalam SPM akan datang. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas pada Puan Rosmaliza. Terima kasih.